Malaysia ni sebenarnya dilihat sebagai lubuk duit. Lubuk duit lah. Wow. Senang kena scam, Kumpulan ni dia tahu kan datang Malaysia kan tunjuk sikit kata keluarga Nabi bla bla bla, pakai jubah serban sebagainya, tingkat-tingkat. Orang akan serius, orang akan bagi duit. Astagfirullah, betul. Orang datang Malaysia biasanya bukan. Orang yang mengejar perhatian di social media. Oh, lebih cloud chaser. We call that as cloud chaser. Tapi kan ingat kejauhan. Yang tu budak-budak vape. Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita berada di warahmatullahi wabarakatuh. Unplugging Today issue. Tapi kali ni unik sikit. Sebab sebelum ni Unplugging Today issue kita dalam bahasa orang putih. Orang putih. Betul ya? Ya. Kali ni sempoi sikit. Dalam bahasa Melayu senang sikit. Kita nak sembang sama Ustaz. Bahasa Penang. Bahasa Penang. Sebab ada banyak orang minta kan. Dia baru Banyak. cakap kenapa sembang orang putih kan. Sembang putih. BI Ajat pula, aduh. tak ada bahasa Melayu ke kan? Okey lah. Ada kat orang komen-komen lah. Sebab sebelum ni tengok sebab title tu kami tak tukar, Unplugging Today issue. Dia sebenarnya sebelum ni untuk address kawan-kawan mualaf kita. Betul. Yang PM maybe tak seberapa baik macam Betul. saya macam saya sendiri tak seberapa baik kan. Betul. So insyaAllah tak apa. Kalau anda viewers dekat rumah nak BM, kami akan buat dalam BM. So jadilah Unplugging Today show. Jadi Betul. macam biasa kita ada host kita, Brother Ang, is it? And co-host saya, Brother Adwa. Yes, and jangan lupa kita punya tetamu jemputan kita, iaitu Azatizah daripada Al-Khadim, Ustaz Adli Muhammad Saad. So hari ni kita nak kupas sikit isu-isu semasa yang tengah trending dan viral di Twitter ataupun dipanggil sebagai ads. Di mana-mana social Di media mana-mana lah. social Yang anda media boleh lah. nampak. Betul. So, tapi sebelum tu, podcast ini dibawa oleh The Sahih Kurma. Sahih Kurma. Ya. Ni kurma ni sedap ni. Oge kalau kamu tak try. Oge. Okay. So kita boleh mula. InsyaAllah. Hari ni kita ada beberapa topik hangat kita nak sembang, betul tak? Berapa lama since last kita shoot? Berapa lama? Ada seminggu. Seminggu? Ya. Seminggu Rasa macam lama. 2 minggu. Ustaz pergi umrah. Itu dengan Ustaz. Alhamdulillah. Kami dengan Ustaz Zaki. Kami ada shoot Zaki juga. ada. Unplugging Today show. Dengan Ustaz Zaki. Betul. Masa tu co-host saya Brother Kiki. Oh. Tapi Alhamdulillah Brother Kiki sekarang dia ada hal sikit dekat Jawi. Tadi pagi so dia agak busy sikit. I Dia pakai see. baju cantik ke? Pakai baju macam John Wick lah saya tengok. Alhamdulillah. Okay, seperti biasa tanpa buang masa kita start dengan isu yang pertama lah. Kita ada 4 atau 3 isu hari ni. Kita nak sembang pasal cloud chaser. Ustaz tahu tak cloud chaser? Orang yang mengejar perhatian di social media. Oh, lebih cloud chaser. We call that as cloud chaser. Tapi kan ingat kejauhan. Yang tu budak-budak vape. Astagfirullah. Lain tu. Okay. Kejauhan ni. Itu haram juga Haram kan. Jadi isu dia yang kita dapat lihat kat sini kan, dia tular baru-baru ni dekat Instagram. Orang pergi cium Kaabah ataupun dia cium Hajarul Aswad sambil dia merakamkan momen-momen tersebut. Jadi saya ada terbaca juga komen-komen dekat Instagram yang cakap macam ada yang backup, ada yang tak backup. Yang tak backup tu dia macam cakap, kenapa nak cium Hajarul Aswad macam ni, ikhlas ke solat ni Allah terima ke sebab dia sambil rakam kan? Kenapa nak rakam? Kenapa nak rakam something like that. And then bagi orang yang backup pula that content, dia cakap ini mesti golongan-golongan yang dengki, tak dapat pergi Kaabah, ini yang jadi sampai macam ni pula. And then saya tengok lah, wow, banyaknya komen, 1000 komen. Like dia macam 50-50 tau ratio dia. Ada yang sokong that content, ada yang tak sokong that content. And bagi saya lah, my personal opinion lah, I think kalau pergi buat ibadah tu tidak perlu lah kot nak rakam. Bagi saya lah, sebab saya pergi nak menghadap Allah, bukan nak cloud chaser. But we don't know, wallahualam, hati ni Allah boleh berbolak balik. Maybe dia grateful kan? Grateful kan. Maybe ataupun nak tunjuk benda yang baik dekat orang-orang luar sana yang Anda boleh juga, insyaAllah. Anda boleh juga, betul. Jadi Astagfirullah. mungkin Ustaz boleh kupaskan sikit kot isu-isu ni Ustaz. Macam about this cloud chaser, about all of these youth kan, first time pergi haji and then rakam sana, Perbuatan-perbuatan yang semata-mata nak dapat views di tempat yang suci. Ya. Baik, bismillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Pertama sekali niat manusia kita tak tahu. Okey, jom yang kita nak faham macam ni. Dalam Islam
Berdasar pada 271 Al-Baqarah. Okay. 271 Al-Baqarah. Allah menyatakan in tubdus sadaqati fa ni'mahi. Kalau kamu tunjukkan sedekah tu, yang kamu beri sedekah, kamu tunjukkan, it's okay, bagus. Wa in tukhfuha, tapi kalau kamu sembunyikan sedekah berkenaan, wa tu'tuhal fuqara, kamu berikan ia pada orang fakir, fa huwa khairul lakum, ia lagi baik untuk kamu. Dia sudut asal dalam agama ni memang tak ada, dia ada perkara yang kita tak tahu niat orang. Kan, pasal kita tahu bahawa dalam konsep agama ni bila sebut ayat 271 tadi, Allah Ta'ala tak melarang orang tu tunjuk apa kebaikan yang dia dapat. Ibadat yang dia buat dan sebagainya, tak timbul tajuk kat situ. I see. Pasal dia, Allah Ta'ala je tahu apa dalam hati dia. Dan bahkan kadang-kadang bila orang tu buat satu perkara dan boleh mengajak orang lain untuk membuat perkara berkenaan, macam seorang sahabat Nabi SAW. Sering hadis ni sering disalah ertikan oleh golongan pelaku bid'ah. Bila mereka kata buat sunnah baik, sunnah hasanah, sunnah sayyi'ah. Dia dalam satu hadis, dalam hadis Bukhari Muslim datang kisah tentang tentang seorang sahabat. Okay. Dia bawa sedekah yang sangat berat letak depan Nabi SAW setelah mana Nabi suruh para sahabat kumpulkan harta. Sebab ada kabilah Mudar Arab ni yang datang compang-camping baju, koyak rabak, daging dah macam tak ada. Tinggal tulang kulit je. Badan diorang datang jumpa Nabi minta tolong. So Nabi menangis. Nabi suruh para sahabat kumpulkan makanan, pakaian, kan, harta untuk bagi mereka. Tapi bila himpunan kali pertama Nabi sebut tu, tak ada siapa ikut. Sikit sangat. Nabi muram. Sahabat yang mendapatkan hadis kata nampak muka Nabi muram. Macam mendung. Lepas tu seorang sahabat ni datang bawa harta punya banyak. Sampai macam bau nak jatuh. Dia letakkan depan tu. Bila letakkan depan tu, semua orang ikut. Semua orang follow. Perbuatan orang lain follow tadi menyebabkan Nabi gembira sebab terkumpul harta yang banyak untuk beri kepada orang susah. Lalu Nabi SAW pun sabda, Nabi kata man sanna sunnatan hasanatan, bersiapa tunjuk tauladan yang baik, falahu ajruha, maka untuk dia pahala ganjaran baik yang dia tunjukkan tadi. Wa ajru man amila biha min ba'di, dan pahala orang yang beramal dengan tauladan baik yang dia tunjukkan tadi selepas dia tak ada, min ghairi anqasa min ujurihim syai', tanpa mengurangkan pahala orang yang mengikut dia sedikit pun. So basically tunjuk ajar macam Nabi tunjuk para sahabat solat dia dan sebagainya. Itu untuk ikutan, untuk jadi tauladan. Dan bahkan kita kalau boleh benda ni jadi kita ni untuk orang bertakwa sebagai imam. Kan? Mana orang ikut kita buat kebaikan. Itu bagus. Sebab tu first thing first, tajuk tu tak timbul lagi. Masalah riak ke, masalah menunjuk ke, jangan masuk lagi. Oh betul. Pasal dia balik pada asal buat baik tadi. Dia nak jadi contoh lah. Jadi contoh kepada orang lain. Tauladan Pasal orang lah. ikut kita punya tauladan, kita akan dapat kebaikan. Betul. Tapi macam kes yang cium Kaabah, rakam diri tu, ada masalah sikit kat situ. Sebab sunnah yang ada dalam pada Kaabah tu sendiri atau objek, macam kata Imam Nawawi rahimahullah, yang kita Majmu' Syarah Muhadzab, dia kata tak ada benda dekat dunia ni yang sentuh dia pakai ibadat, sentuh benda tu pakai ibadat, cium ibadat, kecuali dua je. Iaitu Hajar Aswad dengan tiang yang sebelum daripada Hajar Aswad. Mana bayangkan pintu Kaabah sini Hajar Aswad sebelum dia. Dia panggil Rukun Yamani. Tiang hadap Yaman. Dia dua tiang ni hadap utara, hadap Syam. Dua tiang bawah ni hadap ke Yaman. So tiang yang sebelum Hajar Aswad dan tiang Hajar Aswad saja yang ada perbuatan Nabi SAW sentuh untuk tiang yang sebelum Hajar Aswad. Hajar Aswad sendiri Nabi cium dan juga Nabi sentuh dan cium. Itu ada. Oh, dia cium macam mana Ustaz? Nabi sentuh, cium. Ataupun cium sendiri Hajar Aswad. Sampai itu yang tadi Hilmi ada sebutkan. Dia kata, Umar kata, bila nampak Nabi buat perbuatan cium Hajar Aswad tu, Nabi kata, Umar kata, waktu dia cium Hajar Aswad, dia kata, aku tahu kau batu. Engkau tak beri manfaat, kau tak beri mudarat. Kalau aku tak nampak Nabi cium kau, aku tak cium kau. Oh yo. Basically dia buat sebab Nabi buat. So kali kau pada perbuatan, maka tak ada yang cium Kaabah macam tu tak wujud daripada ibadat. Kalau orang kata multazam, rapatkan dada ke dinding Kaabah dalam keadaan berdoa, itu rapatkan dada dan berdoa. Oh ya. Itu multazam, dia panggil multazam. Mana dinding Kaabah tu. Kenapa buat macam tu ya Ustaz? Ya, itu Nabi pernah buat. Oh. Ini tajuk dia. Nabi Tapi pernah cium, buat. Nabi hanya cium Hajar Aswad saja. Kecil ujung kat tepi tu kan Hajar Aswad. Hajar Aswad tu. Yang batu yang ada berkeliling dari besi tu. Oh. Yang tengah-tengah tu.
By the way, Ustaz Sadli baru balik daripada umrah. Masya-Allah, tabarakallah. Barakallah. Amin. Thank Sebab you for the terima doa ibadat. Ustaz. Saya pun ada kirim doa daripada Hai. Ustaz. Boleh kan Ustaz? Kirim Boleh doa lah boleh, kira. ya? Tak Ya. apa lah, boleh lah kira Boleh insya-Allah. lah, insya-Allah. Tapi yang pentingnya maksud dia kita kata nak kena fahamkan yang diorang buat tadi. Maksudnya pertama masalah sunnah kebaikan tadi. Kalau itu tunjukkan benda yang serupa macam Nabi buat tak apa. So, ni ibadat. Okay, Sekarang kata orang tu buat bid'ah dan tunjukkan benda tadi. Salah lah satu. I see. Itu semua tu sebelum daripada perbincangan masalah niat. Sebelum cloud chaser tu bagi tuduhan kita bagi pada orang. Itu tajuk kedua. Tajuk pertama, boleh tak kita buat ibadat orang tengok? Itu pertama sekali. Jawapannya adalah tak salah. Berdasar ayat 271 surah Al-Baqarah. Tak salah. Memang boleh. Okay. Tapi bahkan kalau kita akhir surah Ad-Duha, wa amma bi ni'mati rabbika fahaddis. Adapun dengan nikmat Tuhanmu ceritakanlah. Mari kita dapat buat kebaikan, kebajikan, cerita untuk orang ikut kebaikan tadi, bukan untuk boost up diri kita, kan untuk flex. Flex. Tunjukkan diri kita bagus di orang. Tak nak tu. Betul. Saya Itu tajuk asal. Jadi bagi orang yang buat perbuatan tadi, pertama dengan orang ramai dan dia sibuk pegang kamera dia untuk tunjukkan diri dia tu, itu adalah satu benda yang kalau kita ikatkan macam trending dalam Twitter atau TikTok dan sebagainya kan. Dia orang A buat, orang B buat, orang B buat, orang C buat. Dia panggil challenge. Challenge is it? Betul. Ustaz. Kan? Oh. Challenge untuk sekian. Something challenge Something lah. challenge. Untuk Apa sekian. challenge Orang nari apa cara ke sekian. Oh, pun ya, nari ya, cara ya, sekian. ya. So Betul. it's about Betul. following the trend. Then it's not from ibadah. It's not So jadi sebab tu kita kata bila cium Hajar Aswad itu ibadah. Cium Kaabah belum lagi ibadah. Belum lagi ibadah. Bukan tajuk ibadah. Jadi ilmu tanya apa? Hilmi, saya ada satu soalan Ustaz tadilah halfway through tadi kan. So, jadi saya tanya Ustaz, yang mana lagi afdal Ustaz? Cium Kaabah ke cium bini? Okay, dia tajuk asal macam cium bini ni isteri kita, itu obligation kita melaksanakan tanggungjawab kita panggil apa, memenuhi tuntutan kekeluargaan atau hubungan suami isteri. Betul. Dia adalah ibadah. Betul. Cium Kaabah belum lagi ibadah. Tu dah balik, belum lagi ibadah. Cium isteri confirm ibadah. Betul. Jadi cium kat Kaabah tadi belum lagi ibadah. Not yet. Until passing masalah niat, passing masalah kita panggil apa intention kita. Intention kita kenapa kita buat. B, ada riak ke tidak. C, ada tunggu orang puji ke tidak. D, ada rasa takjub diri sendiri ke. Orang lain tak boleh buat, kita boleh buat. Ni 3 perkara ni akan masuk. Betul. Pasal dalam konsep amal, itu akan masuk. Adapun buat isteri kita, mana ada masalah tadi. Betul. Kita satisfy isteri kita dengan ciuman kita dan sebagainya, itu dah automatic ibadat. Betul. Dia ada obligation sebagai seorang suami, tanggungjawab seorang suami, melayan isteri dia sebagai wanita. Dia ibadat lah daripada awal. Tak boleh tunggu niat. Tak payah fikir niat lillahi ta'ala ke tak lillahi ta'ala ke pasal nafsu saja. Tak ada masalah. Yang ini, bab Kaabah tadi, dia akan relate kepada masalah apa niat anda buat. I see. So kita tak boleh tuduh orang. Kita faham. Kan kita apa tak boleh judge orang dengan kata perbuatan ni mesti nakkan panggil apa, followers ataupun nakkan cloud kan. Cloud, yes. Nak Ustaz, sorry. Yang tu tak boleh confuse dengan cium Hajar Aswad kan? itu Hajar Aswad tu ibadat. Ibadat. Okey, sebab tu kata bila Kaabah saja tak timbul tajuk. Tapi Hajar Aswad tu sendiri memang itibak kepada Nabi. Ikutan kepada Nabi, memang cium Hajar Aswad tu adalah ibadat. Sentuh rukun Yamani tu adalah ibadat. Sentuh rukun yang mana? Sentuh yang lain tak ada. Macam tempat ni ke, Hijri Ismail ke, I see. lantai ni ke. Tak ada ibadat. Sentuh kaki mak bukan ibadat. Betul. Mak kita kan. Solat kat Raudah tu apa? Solat kat Raudah ni satu benda yang lain sebenarnya. Dia tajuk dia yang jadi masalah. Pada sampai orang berebut-rebut nak pergi masuk. Kemudian ada yang gaduh-gaduh. Betul. Tajuk dia sampai tak dapat masuk. Marah. Sebenarnya cerita dia macam ni. Nabi sebut di antara bilikku dengan mimbarku adalah satu taman-taman syurga. Para ulama bahaskan apa maksud taman syurga tadi. Ada yang kata maksud taman syurga tu adalah bahawa tempat tu kan Nabi mengajar. Para sahabat berkumpul dekat kawasan tu. Okay. Dan bila berkumpul itulah taman syurga. Tempat mereka belajar, mengerti Allah Ta'ala, mengenal Allah, tahu tentang kitab Allah. Itu tempat dia. Jadi taman syurga. Ada juga yang kata bahawa tempat Nabi lintas setiap hari, maka itu tempat tu berkat. Oh ya. Ya, memang Nabi lintas setiap hari. Wah. Tapi sebenarnya Nabi jalan juga keliling Madinah tu. Okay. Kemudian ada yang kata bahawa
tanah tu nanti akan berada physically di syurga. Oh. Menemani Nabi SAW. Mana siapa. SAW. Jadi kerana itu timbul tajuk keberkatan. Pernah bahaskan kalau ini taman di taman syurga, tanah ni akan jadi taman syurga, ada tak faedah kita buat kat situ? Dari segi para sahabat Nabi tak ada. Para sahabat tak bincang tajuk ni. Diorang solat di mana saja dalam masjid. Betul. Bahkan mereka lebih suka duduk di sebelah kanan Nabi. Dan sebelah kanan Nabi SAW bukan kat Raudah. Kat sebelah, okay, ini Nabi sebut mimbar Nabi, bilik Nabi. So, para sahabat suka duduk sini sebab bila Nabi menoleh, Nabi akan toleh ke kanan. So, dia suka tengok muka wajah Nabi. So, dia akan suka duduk belah kanan berbanding belah kiri. Sebenarnya. I see. Ketika Nabi hidup, para sahabat akan duduk sebelah kanan. Berebut untuk duduk belah kanan Wah. berbanding belah kiri. Hebatnya. Jadi secara sudut asalnya itu base tajuk tempat Okay, berkenaan. Cuma understand. add up value tadi. I see. Value tambahan. Kalau doa situ apa jadi? Kalau solat situ apa jadi? Itu semua tu adalah kita panggil apa? Saranan sahaja, bukan daripada Nabi SAW. Oh, Tapi additional. additional value yang ada setengah para ulama sebut. Tapi bukan daripada Nabi I SAW sendiri. see. Okay, understand. Nabi cuma bagi tahu tentang kondisi kawasan berkenaan. I see. Tapi Nabi tak kata apa nak buat di situ. I see. Tapi Apa Ustaz, di situ? sorry, going back to patah balik dekat Kaabah Kaabah tadi. Kita nampak selalu banyak orang kat Kaabah tu kan, tengah tawaf kan. Lepas tu semua pun nak cium Hajar Aswad. Betul. Lepas tu dengan lelaki lah, perempuan lah, semua bersentuh lah, yang tu tak Itu- non-mahram. Haram, yang tu bukan lagi teruk. Itu sebenarnya masalah yang Nabi pernah pesan pada Umar. Wahai Umar, engkau kasar. Kalau kau nampak ruang untuk pergi Hajar Aswad, kau pergi, kau cium. Kalau tidak, kau jangan berhimpit dengan orang ramai. Kalau tidak, kau lambai saja dari jauh. Ini yang perbuatan lambai dari jauh. Nabi saran pada Umar, lambai dari jauh. So, kalau orang tu nak masuk, boleh je. Macam tadi lah, macam Ilmi sebut. Bahkan secara pribadi, saya sendiri dengar beberapa orang manusia, Allah tak SWT ampunkan mereka, sebut. Amin. Yelah, dia sebut, dia ceritakan berkenaan berebut untuk cium Hajar Aswad tadi sampaikan lutut orang, siku orang. Kena budak orang Asia kita ni kan, Sudah. nampak pandai kungfu, pandai silat. Pandai Dia tomoy. betul, di tanah Arab sendiri, orang sana tengok kita dia takut. Astagfirullah. Tengok movie kan nampak muka, nampak mata sepet sikit macam kita ni. Ni mesti pandai kungfu. Orang dia fikir 2 kali nak gaduh. Kita, serius. Astagfirullah. Jadi benda ni kadang-kadang kita kata bukan benda yang patut dikejar. Terutama zaman sekarang ni dengan orang ramai buat DIY kan, punya umrah buat sendiri dan tak ikut muasasah, so orang masuk dengan ramai, so dia sampai dia terpaksa limitkan orang yang masuk tadi, terutama lelaki lah, hanya dengan pakai kain ihram saja. Tapi kalau dia tak pakai kain ihram, dia tak boleh masuk. Perempuan boleh sampai depan Kaabah. Wah. Anytime dia nak duduk, tak ada masalah, tapi lelaki tak boleh. Wah. Itu satu asal. Dulu perempuan bising, tak dapat solat depan Kaabah. Ni orang tak nak bagi pula. Kan? Gajin tak gajin je masuk. Betul. Itu tajuk lain lah. Dulu orang bising, kata lelaki je boleh depan. Perempuan hajar belakang. Belakang. Hajar belakang. Hajar. Haram. Jadi berimpit tadi bukan benda yang sunnah lah. Secara I asalnya. see. Jadi kita boleh elakkan. Kalau kita ada peluang, pergi cium. Tak ada masalah. Okay, faham? Okay? Okay, terus. Next. Next. Yes. Kes pasal Maula Amin. Maula, nama dia Muhammad apa? Muhammad Maula Amin nama dia. baru-baru ni. Sekejap, yang tular. tengah viral nak tubuhkan apa? Kerajaan Sembilan dekat mana? Melaka. Melaka. Oh, pandai dia Muhammad pilih Amin. tempat. Kenapa Aduh. Melaka Sebab Kenapa Okay, so first thing first, tajuk tentang Maula ke Habib ke apa ke yang bergelar datang ke Malaysia ni. Malaysia ni sebenarnya dilihat sebagai lubuk duit. lubuk duit lah. Wow. Senang Kumpulan-kumpulan kena scam, ni, kumpulan-kumpulan ni dia tahu kalau datang Malaysia kan tunjuk sikit kata keluarga Nabi bla bla bla, pakai serban sebagainya, tingkat-tingkat. Orang akan serius, orang akan bagi duit. Astagfirullah, betul. Orang datang Wow. Malaysia biasanya bukan datang kosong. Sama je Ustaz, macam Sami pun. Sama je. Yang Sami tu makan sedekah betul, kita faham. Yang ini tak mengaku makan sedekah. Ya. Tapi kumpul duit dah sebenarnya itu memang dana. Cuma yalah, balik pada asal tentang tajuk kumpulan-kumpulan ni, secara peribadi kami yang sibuk menyebarkan sunnah Nabi SAW di Salam. Malaysia, terutama Syekh kita Syekh Husaini Hafizahullah, kita semua tiasa bergerak Al-Khadim, semua kumpulan sunnah. Kita nak kalau boleh orang balik kepada Islam mengikuti cara Nabi SAW. Salam. Bukannya ikut kepada orang tertentu, figure tertentu. Yang manusia ni akan datang dan pergi. Tahun ni orang ni wujud, dia mati, nanti datang kedua pula, nanti mati datang ketiga pula. Semua orang akan ada
apa dipanggil idol ataupun orang yang dijadikan idola Oh. untuk perkara-perkara macam ni. Tapi yalah secara asalnya lama dah kita sebut tajuk ni. Bukan baru. Cuma baru ni bila kes diorang mula start nak bina kerajaan atau kumpulan atau kampung, barulah di situ berkuasa ambil tindakan. Ya. Walaupun sebenarnya daripada asal patut disekat. Ini patut disekat dari asal. Sebab mereka memang bergantung sepenuhnya kepada masalah kumpul dana. Kumpul dana Dana. Wah, macam dana Kalau politik Melaka lah. tadi mungkin Allah Alam dia sebut tadi ada kaitan dengan tajuk kubur Pulau Besar. Where's that? Pulau besar. Tadi orang memang suka pergi sana. Oh, ya? Kumpulan ni Dia tak tahulah kenapa. Wallahu alam. Sebahagian daripada kumpulan yang terlibat dengan Sufism, sebahagian kena sebut sebahagian. Ulang sebahagian. Itu yang ada Some. terasa pula. Sebahagian yang terlibat dengan Sufism, kumpulan Sufi ni, bab mengagungkan kubur tu besar. Dia sama macam Syiah. Bab kubur tu dijadikan sebagai tempat utama. Sebab tu tak pelik bila kita start dilompat kepada arah Melaka. Sebab Melaka ada tempat dia. Kubur Pulau siapa besar. tu? Kat Pulau Tak Besar? tahu pula kubur siapa. Ada kata panglima inilah, itulah, wali dan sebagainya. Oh, sudah. Itu tajuk dia. Silap-silap kat Bukit Cina tu. Kita sebenarnya dekat Malaysia ni dah tinggalkan ajaran ni lama. Oh. Kita dah tinggalkan. Tahun 70-an dah stop. Bila when para Meswara memeluk Islam lah, mana ada sembah kubur Dah semua? ada. Ada? Datang kemudian. Oh, Kemudian kemudian. sekali. Oh. Sebab kita sekarang ni kena ingat, kita Malaysia ni terima Islam melalui pedagang-pedagang Arab yang Saudagar terlibat dengan Arab. Sufism ataupun dengan bukan. India Oh, yang Sufism. Okay, Jadi memang mereka ada sekali value tentang kubur ni memang ada. Tapi Ustaz, boleh saya tanya? Mostly yang saya tahu dari South Asia kan, yang dia orang banyak yang saya tahu dia pegang pada ajaran mazhab Hanafi lah. Kan? Yang mana? Ini apa India? India, Tak juga. Dia masalah mazhab tu tak timur tajuk. Masalah kedua adalah masalah apa? Akidah. Kepercayaan tadi. Dia pasal dia orang dari segi soal asal. Sebab tu mereka sendiri kumpulan-kumpulan ni kadang dia asingkan saya mazhab Syafi'i. Saya akidah ini. Saya tarikat ini. Dia akan pecah-pecahkan. Yang Islam bagi dia ada 2-3 segmen. Kita yang kita belajar Betul. 561 lah, 561. 5 rukun Maaf Islam. sebab saya mualaf, jadi saya tanya Ustaz. Okay. 5 rukun Islam, 6 rukun iman, 1 ihsan. Betul. Itu asas kita. Tapi diorang tak. Diorang ada ajaran lain, fahaman lain. Dia base kepada siapa orang dia ikut tadi. Oh, sudah. Kalau dalam bab mazhab, fiqah, tak ada masalah. Betul. Sebab semua para ulama yang kata fake tadi, diorang ada reference kepada para sahabat Nabi SAW. Betul. Dari segi pendapat yang ni kata batal, ini Betul. sah, ini tak boleh, ini boleh, ini tak boleh. Itu pada sudut para sahabat. Ada pun masalah tadi macam kes tadi kan kubur tadi. Mana para sahabat Nabi beramal dengan kubur? Kan? Astagfirullah. Tapi sayanglah Ustaz kan, sebab orang-orang luar macam sebelum saya masuk Islam ni kan, kami tengok Muslim, okay, diorang memang bersatu. Dia tak macam puak-puak Cina kat India. Dia orang memang Cina even untuk orang-orang Cina kan. Dia orang kalau join tokong ni, dia orang pergi je lah tokong ni saja. So dari pandangan orang-orang not yet Muslim ni, belum Islam ni, dia orang tengok orang Muslim memang bersatu. Tak kisah masjid mana pergi Tak kan? kisah, Yeah. semua boleh pergi, betul. Tu tapi- yang sayang tiba-tiba keluar macam ni. Okey, tapi realiti dia masalah macam tadilah. Dia sentrik kepada orang tertentu tu ada. Contoh macam kau tak ikat siapa? Ni kan ikat siapa? Yang ni ikut Habib ni, ikut Syekh ni. Ini daripada Iraq, ini daripada Maghribi, ini daripada Yaman. So diorang akan base kepada kumpulan tadi. Jadi yang macam kes yang baru keluar ni Maula ni kan. Secara peribadi kami ulang balik kan, kami berkali-kali highlightkan tajuk bukan begini Islam kita. Betul. Yang Nabi ajar. Islam yang Nabi ajar tak pernah sentrik kepada orang. Dia sentrik kepada Nabi. Betul. Sentrik kepada Nabi SAW Seorang. sebagai ikutan kita. Jadi tak timbul tajuk masalah orang ni datang ke orang tu datang ke pakcik ni ke orang ni ke serban tingkat, serban tak tingkat. Yang penting dia bawa apa daripada Nabi. Betul. Jadi kadang-kadang orang boleh declare, dia kata dia claim, dia bawa benda ajaran Nabi. Tapi mana dia punya evidence? Yang saya nampak dia orang paling tu ialah serban je lah. Yelah. Tapi realiti dia itu masalah dia. betul. Macam kes Maula ni sebenarnya benda bukan benda baru. Dia berulang. Scammer kan? Cuma yelah pasal kes dia boleh kata kumpulan ni banyak.
Betul. Kat Malaysia yang bukan daripada maula ni pun, dekat Malaysia tarikat ni pun, tok guru tarikat dah biasa je ambil tuai anak murid untuk Oh. mereka tuai. Harvest. Pandai Oh tuai. Tuai lah. Tapi Ustaz, saya nak tanya. Okay. Sebab dalam banyak-banyak ni memang you know dah kena sekali tu memang you know takut lah, maybe ada setengah yang kena sekali, dua memang tak serik-serik lah, tapi there is a point yang akan kena tu nanti serik dah lah. Weh, yang ni menipu, bila kita nak balik Quran dan Sunnah. Apa selling point? Okay, macam mana dia orang convince orang untuk join? Power kan? First thing first ni, kebanyakan orang kita di Malaysia ni, terutama geng pensioner, geng pension yang duit banyak, tak tahu nak buat apa. Kan? Kumpulan-kumpulan ni, dia nak shortcut. Shortcut maksudnya? Sebab kalau datang kelas, katakanlah kat Akhadim, kena basic balik. Ajar solat dulu. Dia pun macam, alamak, lain solat dulu ke? Oh dia ada ego and pride Ego lah, pride nak lah. kena jaga. Macam rosak. baca Quran tak habis. pandai, tak nak datang kelas. Alah. Itu mas problem sebenar dia orang. Mana dalam masyarakat kita ni, ego tadi menyebabkan masalah. Betul lah. Datang kumpulan ni kata shortcut, salam saya, awak pergi syurga dengan kami. Oh, macam mana? Ambil bayang kami. Salam. Ya, astagfirullah. Nanti saya jumpa awak. Saya bahkan sebagai mereka claim, nanti kat kubur saya tunggu awak. Kat masyar nanti ada panji, awak duduk bawah panji saya. Sudah. Ini problem sebenar. Pasal banyak kumpulan ni nak shortcut. Oh. Dia lapar, nasi beras ada, tak nak masak. Dia nak bila pandang je, beras tu jadi sendiri. Dia cakap, Alhamdulillah, baru Macam- niat nak makan. Tiba-tiba dah tukar jadi beras. Macam Jadi nasi. Saya nak salam Tadi ustaz beras lah. nasi kan. Saya nak salam ustaz boleh ustaz? Apa? Mana tahu dapat dekat Tak sempadan ada. masyarakat. Ini masalah. Yang ni tajuk dia. Ini problem yang masalah masyarakat Islam kita di Malaysia ni. Kumpulan-kumpulan sesat datang satu demi satu. Sebab shortcut tadi lah. Tapi Ustaz, saya nak tanya ni, takkan Majlis Agama Islam kita tak stop Okay. kot? Dekat sini tajuk dia. Selagi mana diorang tak kacau. Ini problem kita bila penguat kuasa. Selagi tak kacau politik. Mana tak ganggu, gugat. Ini sebab bila dia nak buat negeri, negara, dia dah start pecah. Crumbling the unity of the Malaysia. Astagfirullah. Then baru start. Bukan politik, jangan kacau agama baru. tak. Dia terbalik Terbalik. Ustaz. Terbalik. Oh. Kalau diorang Taliban politik saja, macam dulu Asyari Muhammad Arkam. Bila dia kata Arkam. dia kata saya akan jadi Perdana Menteri Malaysia, barulah tindakan dia ambil. Dia bergerak lama dah. Dia isytiharkan dia punya wirid-wirid yang diamalkan tadi sebagai sesat, lama dah. Lama dah diisytiharkan sesat. Tapi tindakan diambil lepas dia isytihar, kata dia akan jadi Perdana Menteri Malaysia. Dan baru polis itu masalah kita. Masalah kita itu. I see. Sebab dia tak rasa benda berkenaan satu ancaman selagi setakat beramal dengan suka hati kamu. Selagi tak sentuh pentadbiran negara, tak sentuh berkenaan masalah sekian, dia tak ada tindakan yang ambil. Macam tu pula Itu dia terbalik pula. Jadi Ustaz, lagi satu yang saya baca ni kan, banyak orang suka ikut, ada saya tak faham ni, apa nasab Nabi? Nasab Nabi. Okay. Memang kita kata keturunan Nabi. Bila sebut tentang keturunan Nabi SAW, Salam. Nabi SAW sebut dalam hadis Sahih Muslim, taraktu fikum saqalain. Aku tinggal kamu dua perkara. Kan? Yang apa yang menjadi beban pada kamu. Ya? Kamu takkan sesat selagi kau pegang dengan salah satu di antaranya itu kitab Allah. Kemudian wa itrati ahli baiti. Dan aku tinggal untuk kamu ahli keluarga aku, keturunanku, ahli keluargaku. Dia sebut saqalain. Dia ada hadis yang Nabi aku tinggal pada kamu kitab apa, perkara kamu sentuh takkan kamu pegang kamu takkan sesat, itu satu hadis lain. Yang ini hadis lain. Hadis yang Nabi sebut, aku tinggal padamu dua perkara. Kitab Allah wa itrati ahli baiti. Mana beban yang Quran itu kita kena pegang, keluarga Nabi kita kena jaga. Memang keluarga Nabi SAW, kalau kita jumpa diorang susah, kita mesti, diorang tak boleh makan hadiah sedekah. Siapa tak boleh makan sedekah? Keluarga Nabi. Keturunan Nabi SAW, Salam. Bani Abdul Muttalib, Okay. tak boleh makan sedekah. So boleh relate dengan Sharifah dengan Said pun tak boleh Pun tak makan? boleh makan sedekah. Siapa-siapa Syarifah ke Said ke, tak boleh makan sedekah. Zakat tak boleh ambil. So jadi kita bila jumpa orang macam ni, kita patut beri kepada dia hadiah, muliakan dia, tolong dia sebagainya. Tapi tidaklah sampai peringkat kita mengagungkan, muliakan dia pada benda yang salah. Ini problem masyarakat kita ni, asal keluar Nabi je dia ingat selamat. Dia ingat anak Nabi Nuh AS tenggelam depan bapak dia. Anak dia pun. Betul.
Tenggelam depan Nabi Nuh AS. Dia ajak anak dia naik kapal, anak dia tak nak kan. Kapal datang ombak tenggelam. Betul. Dia tak timbul Betul tak? tajuk True, masalah true. keselamatan kerana keturunan. Betul. Orang kita ulang balik shortcut. Dia nak shortcut. Cari orang yang keturunan Nabi dan kononnya ada. Padahal orang tu kadang-kadang hadis Nabi pun tak hafal. Betul. Berapa ramai kita jumpa orang yang keturunan Syed Sharifah sebagainya. Baca Quran gagap pun. Ya. Arab pun tak faham Ustaz. Arab pun tak faham satu benda. Betul. I Bahkan get it. buat benda-benda yang Quran Sharifah ke apa, buat benda-benda controversial dalam movie dan sebagainya. Betul. Yes. Benda tadi, kadang-kadang menghina Islam, menghina agama. Astaghfirullah. Nama Syed Sharifah. Nama Syed, nama Sharifah ada je. Cuma kita kata, kita cuba sedaya upaya untuk tolong dia. Pada benda salah, kita akan tolong. Betul. Kita akan ikut. Daripada kehidupan harian, ya. Kita tak bagi mereka merempat. Kerana sayang Nabi, kita jaga keluarga Nabi. Itu maksud asal. Betul. Tapi orang kita, macam saya sebut adalah, suka shortcut. Kalau boleh, terus dapat. Kan. Tak payah solat, tak payah apa, terus jadi ahli syurga. Semua kan nak macam tu. Ini problem pasal kalau kita kata ikut pada turutan, anda kena belajar. Ilmu dengan belajar. Amal tu dengan ilmu. Amal dengan ilmu. Betul. Tanpa ilmu, amal tak diterima. Betul. Itu Dia, semua tu dia fakta. bercanggah lah kan Ustaz. Sebab kita sebagai individu, kita memang akan tanggung dosa sendiri kan Ustaz. Dengan, Pasal dia suka cari tempat bergantung. Tempat cangkuk. Cangkuk. Tak payah nak balik, cangkuk je. Betul. Kita cangkuk je. Kita tak nak apa, kita nak cangkuk je. Senang hidup. Sebab apa? Sebab tak nak belajar. Faham. Kalau datang belajar, datang kelas, belajar baca Quran dengan Ustaz Zaki kan. Kena tegur, tajwid salah. Yang kena baca hafal hadis. Hafal Quran. Kan dia start lah masalah tadi. Rasa-rasa time cakap tentang banyak benda, pandai. Tapi bila bercakap tentang agama, rupanya jahil. Betul. Banyak orang takut benda tu. Tapi realiti dia itulah benda kita patut pegang bahawa agama kita ni, sebab tu kalau datang siapa saja pun, kumpulan mana, tak ada masalah. Kita dah tahu dah boundaries dia. Apa boundaries dia? Dia datang macam mana pun, apa batasan dia boleh bergerak. Tajuk asal dia kalau bukan bawa apa Nabi ajar, dari awal kita reject. Betul. Apa masalah dia? Tu Tapi ini dah tunggu jadi buka panduan kampung, buka kampung sendiri, kampung akhir zaman sebagainya. Imam Mahdi akan datang, baru kita stop. Sudah. Kita ada masalah tadi. Itulah. Ini pada penguasa lah sebenarnya. Betul. Tajuk asal tadi, orang tu patut dihentikan kerana sekian. Pada Jabatan Agama Islam pula, kebetulan ada pula kumpulan pengikut di dalam Jabatan Agama Islam. Sorry to say. Benda ni memang fakta. Betul. Realiti dia, semua kumpulan akan cuba nak dapatkan bantuan daripada authority untuk mereka bergerak. So, diorang duduk dalam tu, influence siapa dalam tu yang pegang jawatan, itu cara paling mudah lah. Okay. Ini pun kecoh. Ini baru lepas dari sini daripada ada case abuse dekat sekolah kan. Lepas tu berkait, sebab tahfiz berkait dengan tajuk tu, berkait dengan tajuk ni. Wow. Sebenarnya. Banyak pula berkait. Kes Melaka tapi mula asal tahfiz yang ditahan ataupun dikaitkan dengan kata maula sebagainya kan adalah daripada Selangor. I see. Kat situ baru bila ditanya-tanya baru dapat tahu cerita. Sudah. Kat situ baru timbul tajuk, barulah timbul. Benda ni macam-banyak lah, macam dekat di Korea. Kan macam apa menteri Perdana Menteri Jepun Shinzo Abe yang kena tembak. Yang kena tembak. Kena tembak. Yang budak tembak tu. Betul. Sebab marah kerana mak dia ditipu oleh satu cult daripada Korea yang diikuti oleh Shinzo Abe. Saya benda ni kat belah barat dia banyak lagi. Kumpulan ni daripada India pergi ke Amerika Syarikat beli tanah pun ada untuk buka kampung baru. Dia dalam Islam. Mereka tak timbul tajuk kita menghasilkan diri daripada masyarakat. Okay. Kita belajar agama Islam ni, kita duduk dalam masyarakat, bukan asingkan diri kita, buka kampung penempatan kita saja. Itu bukan. Okay. Faham. Alright. Next punya, this is the last topic lah kan for this podcast. Okay. Pasal apa Nick Allen ke apa nama dia kan, if I'm not mistaken. Isu ni berat ni sebenarnya. I tersebut pula nama dia kan. Nick Allen versus the Federal Court. Bukan Federal Court. Okay. Bukan? Dia pembetulan tu sebenarnya. Oh betul lah, salah Dia macam ni, dia Nick Allen ni betul dengan anak dia lawyer kan. Tajuk yang diorang timbulkan, yang kadang banyak orang Malaysia tak faham, dia bukan masalah dalam hukum syariah. Dia macam ni, okay. Kita kat Malaysia ni kita ada federal undang-undang kita dua. Federal law dengan state law. State. Okay, state kalau undang-undang sivil sama. Maksud dia dekat state dan federal sama. Mahkamah ada satu. Kemudian kita ada mahkamah syariah. Sebab kenapa mahkamah syariah ni wujud? Mahkamah syariah wujud sebab ketika Inggeris datang masuk ke tanah Melayu, dia tak nak kacau hak istimewa raja
hak istimewa Islam, hak istimewa orang Melayu. Untuk jangan bagi orang Melayu ni revolt. Menentang, so diasingkan. Betul. Maksud dia undang-undang tentang agama dan sebagainya, kami tak kacau. Betul. Ini hak raja, Betul. hak Melayu, hak Islam. Betul. Yang memang dalam constitution kita dah sebut hak istimewa 3 parti tadi. Betul. 3 mula tadi. Raja, Raja, Melayu, Islam. Islam. nak tak nak kita ni. Bukan benda ni bukan satu benda. Pasal ini adalah apa yang kita kata social contract. Betul. Pada permulaan penubuhan Malaysia, ini dipersetujui. Dipersetujui untuk jangan kacau. Betul. Jadi bila kita faham macam tu, state law dengan federal law, kerajaan pusat dan kerajaan negeri, memang diorang ada undang-undang bab sivil sama. Tapi bab syariah tadi dia ada perbezaan. Bab mahkamah syariah negeri, dia akan ikut kepada undang-undang dan peraturan yang digubal atau diwartakan dalam negeri tersebut setelah diberikan tantangan oleh raja. Raja setuju, jalan. Jadi benda ni sebenarnya itu tajuk asal. So dalam tajuk yang pengguam Nick Ali dan sebagainya, kumpulan ni, yang sebelum dia ada seorang lelaki dekat belah Selangor pun kontes tajuk yang sama. Dia kontes berkenaan dengan nak mengatakan undang-undang Islam atau undang syariah negeri tidak ikut perlembagaan. Bukan. Tidak ikut perlembagaan sebab tajuk dia semua orang kena ikut perlembagaan. Betul. So, jadi undang-undang ni tak ikut perlembagaan. Tidak mematuhi perlembagaan. Sebab dia ada 2 sebab. Pertama, mahkamah syariah sebenarnya, dia tak boleh menghukum lebih daripada kadar ditetapkan oleh perlembagaan. Yakni, mahkamah syariah tak boleh penjara lebih daripada 3 tahun, denda lebih RM5,000, sebat lebih daripada 6 sebatan. Ini ada limitation dia. Ini bagi limit apa yang diletakkan oleh Inggeris tadi. Dia kata tak boleh mahkamah syariah ni menghukum lebih daripada kadar ni. 5 tahun penjara, 3 tahun penjara, RM5,000, 6 kali sebatan. Kenapa dia orang yang tentukan? Okey, ini ketika penggubalan tadi tu sebenarnya. Ikutkan dekat sini yang kita dah ada tajuk hak raja tadi. Hak istimewa raja tadi sepatutnya dah faham tak? Sentuh patutnya. Faham. Tapi kat sini dia contradict. Pasal pertembungan di antara hak istimewa raja Melayu dan Islam tadi dengan tajuk limitation oleh perlembagaan ke atas undang-undang tadi. Sebab dalam undang-undang syariah Islam, contoh macam bab penjara, kita ada limitation berkenaan 5 tahun sebagainya. Buang daerah sebagainya boleh setahun cukup dah. Betul tentang sebatan dalam Islam, kita ada sebatan untuk orang minum arak, ada jumlah yang lain. Oh, ada Ada. Dia ada orang yang tuduh orang. Tuduh orang berzina, defame. Kita tuduh orang berzina tanpa saksi 80 rotan. Betul, kalau orang berzina 100 rotan. Jadi 100 rotan dia sebenarnya cara sebat dalam Islam dengan cara sivil tak sama. Sivil punya dia akan buka. Saya pernah pergi penjara Pudu ketika mana dia jadi museum. Dia ada macam kayu, macam rentang itu, orang tu akan direntangkan pakai macam satu kain, punggung akan buka, lepas tu tukang sebat tu akan datang berlari. Berlari. Astagfirullah. Dia sebat sekali sebat, koyak kulit. Kadang-kadang tu bila kata berapa tahun penjara, 6 kali sebatan. Sebatan tu mungkin buat 2 tahun sekali. Time tu dia orang datang sekolah tau Ustaz. Macam Saya tengok ngeri ya Allah. Ustaz. Koyak. Selalu. Koyak punggung. Selalu ada Koyak dia orang punggung. nanti buat rombongan Okay, ke kalau sekolah. Islam pula punya cara sebatan, actually dia ada syarat dia macam kalau kita kepit buku tu macam tu je. Sakit juga. Banyak dia tak boleh satu tempat, dia kena spread. Spread. Tak ni pun. Pasal benda tu bukan tujuan Islam tadi untuk menyakiti orang tersebut. Tapi Ustaz, mana datangnya yang orang yang tak pernah tahu pasal hukum syariah ni kan? Kenapa pula macam dia orang takut macam, hukum syariah ni. Tak, di sini. Kini kita masalah tadi. Naam. Masalah kita bimbang ada perasaan benci agama. You know, you don't like religion to ruling you. Pasal kita tahu ada beberapa orang yang terlibat dalam kumpulan yang menentang enactment syariah negeri ni. Mereka sebenarnya terlibat dengan kumpulan yang telah diisytiharkan di Selangor sebagai haram atau sesat. Contoh sister in Islam atau sister in kufur. Saya panggil sister in kufur lah. Wow. Okay, sister in Islam.
Diorang memang suka mempersoalkan. Contoh macam talak di tangan lelaki. Kemudian warisan harta, lelaki dapat lebih, perempuan dapat kurang. Kemudian hak cerai jadi imam lelaki. Ini semua ni benda dipersoalkan, dia suka soal. Suka nak panggil argue. Oh. Nak kata tak equal lah. Tak equal. Astaghfirullah. Okay, tapi kumpulan ni, even kumpulan macam ni tu sendiri pun dia terlibat kumpulan ni. SIS, Sister in apa Ustaz? SII, Sister in Islam. SII, Sister in Islam. Oh, Sisters in Islam. Tapi saya namakan Sister in Kufur. Okay, sorry to say. Tapi Kufur. bila you against benda berkenaan, you kufur lah, bukan you Islam pula. Dia Islam against, submit. Betul. When you don't like Betul. Islam, Betul. you ada masalah apa sebenarnya? Betul. Jadi tajuk Betul. asal dia ini. Diorang contest sebab pertama tadi ni pasal limitation. Limitation yang ada dalam mahkamah dalam kita punya perlembagaan tentang limitation kat atas mahkamah syariah. Tak boleh lebih 3 tahun penjara, tak boleh denda lebih RM5,000, tak boleh lebih 6 kali sebatan. So ini pertama. Dan memang kita lihat dalam Islam akan ada lebih tadi. 40, 80, Betul. 100. Betul. Dia start contradict. Secondly, adalah masalah kalau dalam perlembagaan kita, kalau dalam undang-undang sivil dah ada peraturan tadi, Kenapa? mahkamah syariah tak boleh ada peraturan yang sama. Atau hukuman bagi kesalahan yang sama. Kalau kesalahan tu dalam Betul. sivil dah diisytihar sebagai salah, tak boleh dalam mahkamah syariah Hukuman ada lain lah. undang-undang lain pula. Mm-mm. Itu dalam kita punya perlembagaan. Di situlah Interesting. timbulnya kenapa daripada perkara kanun syariah Islam Kelantan ke disebut beberapa perkara yang akan dibahaskan satu persatu. Sebab apa? Sebab dalam mahkamah sivil dah ada, mahkamah sini keluar undang-undang juga. Jadi sebenarnya tajuk ni bukan tajuk masalah lawan Islam semata-mata, sebab dalam masa yang sama pula undang-undang yang sebut konon jenayah syariah Islam Kelantan tadi atau Terengganu ke atau Kedah ke atau mana-mana, dia terwarta tapi tak pernah implement. Oh, never implement. Tak Macam pernah ni dekat apply. dekat Brunei. Dia Oh. dia wartakan tapi tak implement. Tak pernah ada orang kena sebat lagi cari Islam. Pandai Dia bukan pandai, dia nak fahamkan kondisi asal. Oh. Ini kondisi asal kena faham. Yelah. So beberapa tahun lepas, beberapa tahun lama sikit, seorang perempuan dia kat Cerating kot, dia minum arak dan ditangkap oleh Jabatan Agama Oh, Islam. ya. Lepas tu lawyer dia minta dihukum cari Islam. Oh, and then? Tapi mahkamah dia tak boleh nak sebat. Sebab limitation tadi tak boleh 6 kali. Saya kan untuk minum arak tadi 40. Oh. Wow. Jadi okey, tadi 40 tadi cara sivil, in the end tak kena hukum pun. Tengok lawyer dia jahat. Dia pandai, dia gunakan tajuk tadi untuk lepaskan anak guaman dia sambil kata minta dihukum. And in the end, pegawai penjara kata kami tak dilatih sebab cari Islam. Sebenarnya boleh je pergi naik kapal terbang pergi je ke Saudi Arabia. Tengoklah. Tok. bukan. Ya ni Bandar Aceh. Ha? Oh, Bandar Aceh. kat Aceh pun ada. Ah. Aceh pun ada. Ustaz, saya nak tanya, kalau JAIS kan sekarang, tak kisahlah JAIS ke Jaja apa benda kan, Jabatan Agama Islam ni, kalau datang contoh dia nampak orang Islam kan minum arak, apa dia punya tindakan Ustaz selain pada tindakan Habis kuat dia syariah? dakwa di mahkamah, kemudian kalau mengaku sebagainya, in the end dia tak lebih sebat 6 kali sebatan pun. Itu je. Tajuk dia implementation tak ada. Kalau orang tanya saya, perbahasan tajuk yang kata apa dekat dalam Kelantan, di Kelantan ke sebagainya, boleh kerajaan federal tak nak beri kerjasama. Tak boleh pakai polis. Macam zaman sekarang pun kalau tengok mahkamah syariah, mana polis buat kerja? Contoh dia kalau orang itu tak nak bayar nafkah isteri. Aha. Ada polis yang tangkap? No, itu dia punya hal lah. Dia tinggal saja until saya rasa macam kalau isteri buat No. report baru dia orang ambil Kalau tindakan bukan, tindak juga. tak. Kalau dia kata abuse, betul. Abuse semua sekali lah. Oh, that's true, Tapi that's true. polis tak cari orang yang tak bayar nafkah anak sebagainya. Yang Bet- tinggal bini beberapa tahun-tahun. Betul. And Ha. Islam minum arak pun polis pun tak buat kerja juga Dia JAIS. kat situ tadi lah. Implementation tu tidak ada. Because Jadi macam apa yang Aha. tajuk kes ni, Elin ni Aha. kan. Dia lawan, dia contest tentang tajuk tak ikut perlembagaan. Betul. undang tadi tu. Yes. It's actually just to show that mahkamah syariah tak ada power pun.
Wow. Faham tak? So makanan Basyariah Dia bukan faham tak? Dia tajuk asal tadi itu je nak Interesting. tunjukkan. So, For us, kita umat Islam, kita tahu apa benda Allah Ta'ala perintah kita buat. Pemimpin tak buat, pemimpin jawab. Kita tahu hukum. Kita belajar. Kami belajar fiqh, kami tahu hukum dia. Apa benda Allah Ta'ala perintahkan dan Quran sebut. Diorang tak nak buat. Depan Allah Ta'ala jawab balik. So sekarang ni kira hal masing-masing lah kiranya. Bukan, pasal rakyat kepada rakyat, kita tak ada kuasa untuk buat benda tadi. Macam orang tak kahwin. Kita tanya dia tentang nafkah bini. Orang kahwin, kita tanya nafkah bini macam mana. Orang tak ada anak, kita kata masalah didikan anak. Macam tu orang tak ada kuasa, macam mana soal dia berkenaan masalah pelaksanaan undang-undang ikut cara Islam. Bukan kat tangan saya. Faham. You Betul are tak? right lah. Kita you faham. are Jadi right siapa lah. yang I bertanggungjawab understand. pegang Betul juga jawatan, kan. awak bertanggungjawab untuk uruskan. Awak tak nak buat, awak tanggung. Kami tahu. Hukum tadi kita tahu. Betul. Bukan masalah hukum ni. Jadi kes yang ni Ili ni dan Betul kumpulan juga. ni, dia cuma lagakan balik benda yang orang tak perasan. Macam saya ulang balik, kanun ajaran syariah Kelantan 2 tu tak pernah dilaksanakan pun. Tapi kenapa Ustaz? Dia nak buat Sebab macam daripada awal Perdana Menteri Malaysia waktu zaman tersebut, Tun Dr. Mahathir Mohamad, tu? dia tak kata kerajaan pusat takkan beri kerjasama. Kalau nak laksanakan, kalau tak beri kerjasama. So problem dia, kita pun kuasa untuk tangkap orang, polis. Kalau polis tak beri kerjasama, kita buat apa? Sudah. Biar ya. Itu tajuk asal. So basically, ulang balik undang-undang itu termaktub, ada, tapi tak pernah implement. Lepas tu Ustaz, kalau macam seseorang Muslim ni dia buat salah, dia kata dia nak trial mengikuti undang-undang syariah, Tak boleh. tak boleh langsung? Tak boleh buat. Tak Sebab dia macam ni. Pasal bila kita di Malaysia ni, applicable. kita buat common law. Kita bukan ikut undang-undang Islam. So basically, kita boleh minta. Contoh macam kalau kita buat jenayah Tak dia boleh Amerika minta, Syarikat. Takkan nak minta disebat ikut hudud cara Saudi. No. Wherever you are, kita berada di sini. Kita buat salah di sini, undang-undang negara ni. Kita buat salah di sini, undang-undang negara ni. So negara Malaysia tak amalkan undang-undang Islam. Tapi Ustaz, pembahagian harta masa meninggal, yang tu dia orang ambil pula. Itu tajuk dia, dia ada benda-benda tertentu yang dia orang tak kacau. Oh. Faham tak? Tapi kalau untuk okay. kontes lawan dekat mahkamah sivil, tiba-tiba boleh menang. Oh. Problem ini masalah kita ada. Betul. Bila mana hakim mahkamah sivil, daripada civil law punya cara, hakim A kata putih, hakim kedua, ketiga, keempat, kelima, semua kena follow hakim A. Betul, faham. Preceding I case see. akan jadi sebab untuk yang kedua, ketiga, keempat, follow sama. I see. Ini benda yang kita kata dalam undang sivil sebenarnya, dia tak ada peraturan betul. I see. Dia adalah masalah, kalau hakim pertama kata A, hakim kedua kena ikut juga. B Betul. kena ikut juga. I see. Dia macam tak ada perkembangan. Dia tak boleh. Jadi sedangkan dari sudut asal, macam Umar bin Khattab zaman dia merintah dulu. Kes tajuk faraid lah. Jadi tahun pertama tu, adik-beradik seibu dapat bahagian tetap. Seorang 1/6, ramai 1/3. Kalau adik-beradik sebapa, satu bapa dengan si mati, kita makan, kalau ada lebih pun kita dapat. Tak ada lebih, tak dapat apa lah. Betul. Sekali tu, Okey. ikutkan kiraan yang ada tu, adik-beradik seibu campur dengan mak, campur dengan isteri, campur, tak dapat apa pada adik-beradik yang seibu sebapa. Betul. Yang seibu dapat. Jadi Umar bin Khattab, anak putuskan tahun tu macam tu. Tahun depan kes yang sama jadi. Tapi kali ni diorang argue dengan Umar. Diorang kata, wahai Umar, ya Amirul Mukminin, kan? Pasal kami dapat yang diorang dapat fardu, kami tunggu apa lebih. Jadi sekarang macam ni. Katakanlah bapak kami keldai. Atau bapak kami batu dan sungai. Bukan mak kami satu ke? Kenapa diorang dapat kami tak dapat? Mother are the same. Betul juga. Dengan disease. Tapi kerana dia bapak sekali dengan si mati, dia tunggu apa lebih. Betul. Yang ini, satu mak, lain bapak, dia dapat ikut pecahan. Kalau seorang 1/6, ramai 1/3. 20 orang, 1/3 je. Betul. So sekarang ni, kalau bapak kami keldai, mak kami satu kan? Kenapa dia dapat kami tak dapat? Jadi Umar pun putuskan, semua makan cara adik-beradik seibu. Dapat bahagikan sama banyak. Tak kira lelaki perempuan. Lepas tu, orang tahun lepas datang balik. Ya Amirul Mukminin, ni tahun kami tak dapat. Umar kata apa? Itu ikut apa kami hukum dahulu. Ini apa kami hukum sekarang. Undang-undang Islam tak, dia apa ijtihad terdahulu tak dibatalkan oleh ijtihad satu lagi. Tak boleh kita kata macam kena follow tukar balik. Tak boleh. Dalam undang-undang sivil, dia akan follow. A kata kena.
Kalau pasal bimbang, kalau B tukar, nanti orang A datang pula minta Betul. dihukum cara lain. Betul. Dalam Islam, jawapan Umar dah ada. Betul. Dzalika ma qadaina. Itu apa kami putuskan dulu. Ini apa kami putuskan sekarang. Betul. Jadi kalau tajuk-tajuk ni macam saya katalah, saya ulang berkali-kali saya sebut. Benda ni ada satu tulisan bekas Hakim Mahkamah Syariah Perak. Ada satu tulisan yang panjang. Sebenarnya undang-undang sivil dan undang-undang Islam tadi saling melengkapi lah sepatutnya. Mana apa undang kat sini tak boleh hukum di sini. Boleh je. Maksudnya kalau ikutkan apa macam kes liwat dan sebagainya kan. Mahkamah Syariah tadi tak perlulah dia hukum kat situ. Suruh pegawai dia angkat kes ke sana. Ke mahkamah sivil. Boleh je sangkut. Tak ada masalah kat situ sebenarnya. So Tapi kita problem kita sekarang ni, kita jangan lupa. Sebenarnya kat Malaysia ni kita ada 3 perkara tadi. Hak istimewa raja, orang hak Islam istimewa Islam, hak istimewa Melayu. Melayu. Yang benda tersebut sepatutnya boleh menyebabkan raja tadi berhak untuk putuskan apa undang-undang dalam negeri dia I untuk see, understand. rakyat dia. Understand. Awak tinggal dalam negeri saya kan, negeri better. Maka undang-undang apa ikut negeri better. Bukan negeri dia. Kan? Negeri better lah. Itu tajuk asal. I see. So Itu- mahkamah syariah ni basically untuk kahwin je lah Ustaz senang kata. Tak, bukan. Nak cerai Sepatutnya bukan macam tu lah. betul Sepatutnya. tak? Sepatutnya bukan. Oh, sepatutnya bukan. Sepatutnya lah. bukan. Bagi Soalnya pada asal friendly. kita ada undang-undang tadi yang saya sebut tadi, hak istimewa raja tadi, raja boleh invoke. Saya Raja boleh kata, ini dalam negara, ini hak pasal ketua agama Is adalah king right? Sultan, Sultan. raja dan agung. Agung, agung. Ya. And Tiga-tiga tadi. Betul. So kalau orang tanya saya kata kalau diorang nak persoalkan, diorang tak patut persoalkan benda yang telah diputuskan oleh Sultan Kelantan, Sultan Terengganu, Betul. Sultan Pahang, Sultan Johor. Selangor. Tak boleh. Saya rasa saya faham sekarang Ustaz. Faham, Based dalam yang macam apa Ustaz cakap tadi pasal Umar Ibn Khattab kata apa yang kami putuskan dulu dengan ini apa yang kami putuskan sekarang. Sekarang. Tapi Betul. saya tengah fikirlah kan Ustaz. Jadi macam mana nak orang nak jadi konsisten dalam tu. Jadi konsistensi dia datang daripada Quran dan hadis. Betul. Yeah, that is for Islam. That is Betul. why anything. Tapi kalau kita based on precedence yang macam Ustaz cakap dalam civil law ni kan, kalau ikut dia tak ada guidance yang ultimate. Tak ada. Betul Tak ada betul Ustaz. guidance. Subhanallah. Maksud dia apa benda jadi Alhamdulillah. kat UK pun kita kena pakai kat Malaysia. Betul Sebab betul apa? betul. Padahal orang UK makan butter. Kita makan tempoyak. betul betul. betul. Faham tak? Di Betul, basic dia betul, tak betul. sama. I agree, betul, Jadi betul. pada Faham, asalnya, faham. bila kadang ada orang dia persoal, dia kata undang Islam ni bukan kitab fiqah. Kita bila kita buat undang-undang, kita dah pilih hukum tadi, kita wartakan. Betul. Bagi tahu pada rakyat, ini hukum kita, ini undang kita. Betul. Jadi bila diwartakan berkali-kali, lepas tu baru dilaksanakan. I see. Terus sekarang ni macam ulang balik, implementation tak boleh buat lagi. So bila tak ada sokongan daripada penguatkuasa daripada federal, kerajaan negeri tak boleh buat kerja. Memang. So in the end, dia follow tadilah. Tak boleh lebih 3 tahun penjara, tak boleh lebih 5,000 dan denda dan I tak see. boleh lebih 6 kali sebatan. And yang tu bukan apa dia the real Bukan ajaran Islam pun. It's not from dia Islam bukan, anymore. ah. Itu tajuk asal. Jadi secara basic memang benda ni bila kita tengok balik provoking lah, memang provoking. Orang kata melawan hukum Islam. Tak, bukan situ. Tajuk dia adalah masalah perlembagaan tadi. Betul. Bahkan interpretation tak silap saya waktu time yang mahkamah hukum tentang tajuk jaiz lawan dengan lelaki yang nak kata tidak berperlembagaan tu tentang hukum liwat tu. Dia sebenarnya interpretation masalah terjemahan. Pakai bahasa Melayu ke pakai bahasa Inggeris. Even actually I see. macam Betul. kes keislaman salah seorang anak. Anak oleh salah seorang ibu bapa. Kalau ikut terjemahan bahasa Melayu dengan bahasa Inggeris dia lain. Sebut dalam bahasa Melayu boleh jadi akan jadi salah seorang je. Tebut dalam bahasa Inggeris kena jadi dua-dua sekali. Can be. Yes. Can be kan. Dia jadi macam parents tu kan. Dia boleh jadi penjaga, actually boleh jadi satu. Betul. Tapi kalau kita terjemahkan dengan parent, dia Jadi mesti ibu dua. atau bapa ke ibu apa? Betul Ustaz. Ini masalah sebenarnya. Susah. So secara asas dia, Susah. bagi kita rakyat, yang saya nak fahamkan pada semua orang, apa yang berlaku ni tadi, jadi ke tak jadi, buat ke tak buat, terlaksana ke terlaksana, Islam oleh sebelah pihak atau dua belah pihak oleh oleh ibu bapa tadi dan sebagainya,
pemimpin negara dari setiap level, menteri, Perdana Menteri, kan, menteri besar, ketua menteri sebagainya, sampai kepada sultan, agung dan raja dan agung, semua akan dipersoalkan oleh Allah Taala pada hari akhirat nanti. Betul. Wow, itu lagi Pasal takut. dia pegang. Kita bukan pegang jawatan tadi. Betul. Bila Lagi kita tinggi pegang jawatan. jawatan, kita ada kerja untuk marah dia. Dia tak nak buat jawab sendiri depan Allah Taala nanti. Kalau orang tanya saya, dia kata itu. So it's not about upon us. Because the power, authority bukan kat tangan kita. Tapi sedih kan Ustaz, saya rasa macam sebagai seorang Muslim kan, engkau tak lawan untuk hukum yang Allah dah tentukan, tapi kau lawan untuk hukum yang manusia tentukan. Astagfirullah. Dia bukan, ulang balik, pasal kita tengok individu tadi. Individu yang bawa kes ni tadi. Alhamdulillah. Memang kumpulan ni dia terlibat dengan di Selangor, dan diisytiharkan sebagai sesat sistem Islam. She's part of that group. Because of that, the idea, the words yang keluar tadi sebiji. Lepas tu Sealiran dengan apa yang sistem Islam Jadi- atau sistem kufur tadi buat. war-warkan pula, like Yeah. make public. Okey, alhamdulillah. Jelas? Alhamdulillah, jelas semua. Jelas, alhamdulillah, Tiga-tiga Ustaz. topik Terima kasih. semua sangat jelas. Kita semua faham. Kita harap pendengar dekat luar sana, jemaah-jemaah kita tu mendapat pengajaran. dapat ilmu lah Ilmu, sikit daripada alhamdulillah, podcast insyaAllah, ni kan. insyaAllah. Nampak sambil bawa kereta tu dengar lah. Instead of dengar lagu, yang pun dengar podcast. Lagi bagus, more valuable orang cakap. InsyaAllah. Betul tak? And jangan lupa, you can get this The Sahih Kurma dekat The Sahih Cafe 561 ataupun dekat online store. Dekat mana online store kita? Shop.thesahih.com. Okay, okay. Shop.thesahih.com. Ya. Online store baru. Ya. Belum inform lagi. Ya. Tapi Alhamdulillah. sebab Ramadan dah menjelang, Ya. and dalam range Sahih Kurma ni ada banyak range dari Ajwa, Yes. Mejol, to Sukari, Yes, to yes. Safawi. So jadi memang banyak dengan gift box yang cantik ni. Ah. So sementara stok masih ada, Ya. and diorang semua masih fresh, so sila dapatkan sekarang. Ya. InsyaAllah. Okey, jadi berakhirlah episod kita. InsyaAllah. Untuk Unplugging Today Issues Bahasa Melayu. Ini episod yang ketiga kot, tak silap kedua. Lebih dah. Lebih dah banyak Lebih dah. Tak banyak, terkira lah. Tak tahu InsyaAllah. episod ke berapa. Banyak lagi datang, Terima kasih. akan datang. Jazakallah khairan kepada Ustaz Sadli. Jazakallah. Jazakallah khairan kepada Amin wa ya, my amin wa ya. favourite co-host Amin wa ya. Brother Ang. And Alhamdulillah. Don't forget to like, Subscribe, share. Follow. boleh juga. Boleh juga. Subscribe. Ting. Don't forget to hit the bell button. Ting. Okay, let's go. Tasbih kifarah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.